Berdasarkan kajian kes yang saya buat, iaitu kes yang melibatkan 4 termasuk 3 juana yang telah dituduh membunuh. Kes ini adalah berlaku di Tawau, Sabah sekitar tahun 2019, di mana kes ini melibatkan 4 individu termasuk 3 remaja lelaki bawah umur dihadapkan ke Mahkamah Magistrat atas tuduhan membunuh seorang lelaki yang berumur 29 tahun pada 10 Jun. Berdasarkan soal selidik, mendapati tiada pengakuan direkodkan daripada keempat-empat tertuduh yang berusia 13 tahun hingga 19 tahun itu ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Mahkamah Magistrat. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka didakwa membunuh mangsa antara jam 1 hingga 2 pagi di Taman Permainan Jalan Pesisiran Tawau pada 9 Jun yang lalu. Kesemua tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama kerana melakukan kesalahan membunuh yang telah disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pendakwaan kes ini telah dikendalikan oleh Pegawai Pendakwa Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau, Asisten Superintendent Nur Intan Jamrin, manakala tertuduh pula tidak diwakili oleh mana-mana peguam bela. Tindakan Magistrat Herlina kemudiannya menetapkan 16 Julai sebagai tarikh sebutan semula kes. Menurut fakta kes, mayat seorang lelaki yang dikenali sebagai Jaafar itu ditemui di dalam longkang yang dipercayai dibunuh kira-kira 5 petang pada 10 Jun. Dan mayat mangsa yang masih lagi berpakaian ditemui dalam keadaan tertiarap di dalam longkang yang dipenuhi dengan semak samun. Dan juga kesan luka tikaman pada bahagian dada sebelah kanan dan pada bahagian tengkuk sebelah kiri. Di samping itu juga, polis menemui sebatang pemutas skru dan sebilah pisau yang berhampiran dengan tempat mayat mangsa ditemui, dipercayai digunakan dalam kejadian pembunuhan terbabit. Kes ini telah dirujuk ke Mahkamah Juana untuk prosedur seterusnya. Definisi dan konsep permasalahan. Pada umumnya, remaja merujuk kepada individu yang berusia 10 hingga 18 tahun. Usia ini merupakan pertengahan ataupun peralihan seorang kanak-kanak yang beransur berubah menjadi individu dewasa. Ketika ini, aspek fizikal, mental dan sosial mereka akan mula berkembang dan menjadi matang. Disebabkan itu, remaja akan sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba atau meneroka sesuatu benda yang baharu. Jika perasaan ini digunakan untuk tujuan hidup yang baik seperti menyambung pelajaran ataupun membantu ibu bapa, ia tidak menjadi masalah. Namun begitu, jika perasaan ini menjadi punca masalah sosial dalam kalangan remaja, itu yang akan menjadi masalah. Kadar pelibatan remaja dalam masalah sosial yang semakin serius ini semuanya berpunca daripada beberapa faktor dalaman dan juga luaran. Antaranya ialah faktor diri sendiri, latar belakang keluarga, pengaruh rakan sebaya dan juga persekitaran sekolah. Daripada butiran mengenai tingkah laku remaja dan faktor-faktor pelibatan mereka dalam masalah sosial telah dinyatakan jelas menunjukkan gejala sosial bukanlah suatu penyakit yang biasa-biasa, tetapi ianya sudah menjadi kudis yang semakin bernanah di dalam masyarakat. Jika tidak ditangani dengan segera, gejala sosial ini akan sukar diubati. Semua pihak haruslah bekerjasama untuk mengatasi gejala sosial ini. Ibu bapa khususnya memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan masa depan anak-anak supaya menjadi remaja dan belia yang menyumbangkan kepada kemajuan negara. Masalah sosial dalam kalangan remaja perlu dipandang serius kerana mereka merupakan tonggak negara untuk meneraju kepimpinan negara pada masa hadapan. Ini sangat sesuai dengan slogan kita iaitu Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Hakikatnya, modal insan sesebuah negara itu adalah remaja. Mereka adalah generasi baharu yang akan mencorakkan negara dan tanpa mereka, masa depan sesama negara itu akan menjadi kelam. Pun begitu, bagaimana jika remaja kita rosak dengan sesuatu keseronokan yang sementara berpunca daripada masalah sosial? Ini akan mendatangkan kebimbangan kepada setiap golongan masyarakat. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk, satu plan menyeluruh berkaitan dengan perancangan program masalah sosial perlu dirangka oleh pihak berwajib, terutamanya kementerian bagi memastikan remaja ini sedar dan tahu akan pelbagai akibat daripada permasalahan sosial yang dilakukan oleh mereka.
Faktor utama permasalahan ini, antara yang menjadi faktor terjadinya permasalahan sosial ini ialah mungkin lebih kepada masalah dalaman diri sendiri dan juga mungkin disebabkan oleh pelbagai lagi faktor luaran yang lain. Antaranya ialah diri sendiri, remaja sebenarnya tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran mereka. Ini ekoran daripada ketidakupayaan mereka untuk mengawal ataupun mempertahankan diri mereka sendiri. Ini seterusnya akan menyebabkan mereka gagal mengendalikan emosi semasa menghadapi masalah hidup, lalu mengakibatkan mereka terjerumus dengan kancah masalah sosial. Pada peringkat umur remaja, mereka ini akan berlawang dengan perasaan dan nafsu remaja yang membuak-buak sehingga tidak dapat mengawal dan ada yang terjerumus dengan masalah sosial ini. Sikap remaja yang dahagakan keseronokan, jadi apa sahaja benda-benda yang memberikan keseronokan kepada mereka akan dilakukan sama ada ianya kerana terikut dengan sikap kawan-kawan ataupun pilihan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan remaja terlibat dengan gangsterisme, kesalahan juana dan sebagainya. Ketika ini, apa yang terlintas di pemikiran mereka adalah keseronokan dan rasa hebat tanpa memikirkan akibat daripada perbuatan mereka, contohnya membunuh. Mereka itu kelak akan memberikan kesan kepada orang lain juga. Rakan sebaya juga merupakan antara faktor yang dominan kerana pada peringkat umur remaja ini adalah sangat penting dalam pemilihan kawan yang mampu mengajak mereka ke arah kebaikan. Remaja di usia ini di mana individu mempunyai ramai rakan sebaya. Rakan-rakan juga sebenarnya adalah punca utama remaja lebih gemar melepak dan mengikuti gaya hidup rakan-rakan mereka yang lain. Sekiranya rakan-rakan mereka ini aktif melakukan masalah sosial, maka malang bagi seseorang remaja itu kerana mereka lemah jati diri dan mudah terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya mereka. Pengaruh rakan sebaya merupakan pengaruh terbesar kerana remaja ini banyak menghabiskan masa dengan rakan-rakan berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Jadi mereka mudah untuk terpengaruh dengan sikap yang tidak baik rakan-rakan mereka. Umpamanya, jika mereka merasakan rakan-rakan mereka lebih rapat dan lebih memahami, dengan mudah mereka akan mengikut apa saja yang dilakukan oleh rakan-rakan. Mereka lupa bahawa kawan juga kadang-kadang boleh makan kawan. Dalam keadaan ini, ramai para pelajar terjerumus kepada masalah gejala sosial. Keluarga juga merupakan antara faktor remaja terlibat dengan masalah sosial. Keluarga di sini bermaksud ibu bapa remaja, kakak abang dan juga termasuk ibu bapa saudara yang mempunyai pertalian darah dengan remaja. Adalah antara faktor remaja terlibat dengan permasalahan sosial. Remaja sangat bergantung kepada keluarga, terutamanya ibu bapa mereka. Jika ibu bapa terlalu sibuk menumpukan perhatian terhadap pekerjaan, ini akan menyebabkan mereka kurang memberi perhatian terhadap anak remaja mereka. Ini seterusnya akan memberikan kesan kepada jiwa anak-anak yang akan merasa kurang kasih sayang daripada ibu bapa, lalu mudah terpengaruh dengan pelbagai pengaruh negatif masalah sosial di luar daripada rumah. Didikan dari rumah merupakan antara elemen terpenting dalam pembentukan remaja yang berguna. Didikan yang baik itu bermula daripada rumah. Jika dari rumah lagi seseorang itu didedahkan dengan persekitaran yang negatif, maka akan terjadinya perkara negatif dan mudah terdedah dengan permasalahan sosial yang lain. Selain daripada itu, rumah tangga yang bermasalah seperti perceraian dan pergaduhan turut mempengaruhi remaja untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti gejala sosial yang tidak sihat. Kes jenayah jabana yang semakin meningkat ini bukan hanya memberi kesan negatif terhadap diri individu sahaja, malah ia juga akan memberi kesan terhadap orang sekeliling. Berdasarkan kajian kes ini, jenayah yang mereka lakukan adalah membunuh. Oleh itu, antara kesan kes ini terhadap diri individu ialah mereka tidak mempunyai masa depan yang cerah. Hal ini kerana mereka yang melakukan jenayah akan direkodkan kesalahannya. Kemudian, mereka akan sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana kepercayaan majikan terhadap mereka semakin berkurang. Seterusnya, golongan juvana ini akan dipandang rendah oleh masyarakat kerana masyarakat beranggapan bahawa mereka yang melakukan jenayah ini tidak akan berjaya dalam kehidupannya dan hanya menimbulkan masalah sahaja. Selain itu, nama baik keluarga mereka juga akan tercemar kerana jenayah yang mereka lakukan.
masyarakat akan berfikiran bahawa keluarganya tidak mampu untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik. Akhir sekali, kesan terhadap orang sekeliling pula ialah keselamatan masyarakat tidak dapat dijamin kerana masyarakat akan merasa takut dan risau apabila ia keluar dari rumah. Antara strategi bagi mengatasi masalah kes Giovanna ini ialah ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan moral yang secukupnya kepada anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga perlu menunjukkan tingkah laku yang baik seperti solat dan juga membaca Al-Quran. Oleh itu, anak-anak akan selalu melihat perkara yang baik sahaja dan dapat membezakan perkara baik dan buruk. Anak-anak juga akan berasa sebersalah sekiranya mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Seterusnya, ibu bapa juga wajiblah memberikan kasih sayang yang mencukupi kepada anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak akan berasa diri mereka disayangi dan dihargai. Hal ini kerana kebanyakan kes Giovanna yang berlaku di sekolah seperti vandalisme atau membuli dilakukan oleh remaja yang kurang kasih sayang serta perhatian daripada ibu bapa dia ataupun dari keluarga yang bermasalah. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang terhadap media massa yang menyiarkan bahan yang berunsur lucah atau ganas. Perkara ini dapat mempengaruhi jiwa remaja. Seperti yang kita tahu, dalam fasa remaja ini mereka suka mencuba perkara baru. Oleh itu, pihak berkuasa perlulah mengambil tindakan yang tegas sekiranya terdapat penyiaran atau penyebaran video-video seperti itu. Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin memberi sedikit pesanan kepada diri dan juga kepada masyarakat di luar sana. Kita haruslah menjauhkan diri dari melakukan perkara yang akan memudaratkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Kita juga perlulah bijak dalam memilih rakan-rakan di sekolah supaya tidak terjerumus dalam melakukan aktiviti-aktiviti yang negatif. Selain itu, kita juga perlulah bijak berfikir dalam membuat keputusan dan kesannya sekiranya rakan-rakan mengajak melakukan perkara yang tidak elok seperti membuli. Akhir sekali, bagi masyarakat, kita seharusnya tidak memberi kecaman atau memandang serong terhadap pesalah Giovanna. Akan tetapi, kita seharusnya memberi sokongan dan dorongan kepada mereka untuk menjadi seorang insan yang lebih baik.